Tuan Pengurusi Majlis, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Pimpinan JJK Masjid Al-Hidayah Al-Wakaf, serta ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana duduknya kita di dalam majlis ilmu ini bukanlah disebabkan kerana diri kita, dan juga bukanlah disebabkan kerana amalan kita. Bahkan di saat dan ketika ini, waktu kita duduk di dalam rumah Allah, duduk di dalam majlisul ilm bainal maghrib wal isya, duduk di antara majlis ilmu di antara waktu maghrib dan juga isya ni tuan-tuan, sebenarnya adalah daripada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah saya perkenalkan dulu diri saya, kerana ini merupakan kali pertama saya datang ke Masjid Al-Hidayah Al-Wakaf ni. Mungkin tuan-tuan pun tak kenal saya. Dan saya dapat tahu masjid ni baru dibuka Jumaat ni. Betul? Allahu Akbar. Saya orang pertama lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nama yang diberi adalah Abdul Rahman bin Zulkafli. Saya dulu bertugas di Masjid Universitas dan juga mengajar Al-Quran, kelas tahsin Al-Quran di Masjid Universitas juga, di Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Dan sekarang saya mengajar sendiri je lah, mengajar kelas Al-Quran. Dan saya ni belajar tak tinggi mana pun, sekadar belajar basic-basic dia yang ada, kan? Kerana apa? Kerana tuan-tuan dan puan yang hadir di malam ni, tuan-tuan lebih alim daripada saya. Dalilnya apa? Kerana tuan-tuan dan puan lebih berusia daripada saya. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni saya akan membawakan kelas Al-Quran dan tajwid. Saya akan menggunakan buku asas tajwid Al-Quran yang disusun oleh Abu Martiyah, kan? Buku tajwid. Kalau ada yang dah tahu, kan? Mungkin kalau ada yang dah pernah belajar buku ni, disusun oleh Ustaz Syabi bin Latif, Mudil Mahad At-Tahfiz Al-Zahrah Hulu Langat Selangor. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita nak santai-santai je. Kita akan bicarakan tentang suratul Fatihah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana surah Al-Fatihah ni merupakan surah yang paling penting untuk kita. Kerana apa? Kerana surah Al-Fatihah ini tuan-tuan dan puan, kita gunakan di dalam solat sehari dan semalam kita. 5 waktu kita ni, tidak ada satu pun solat yang kita skip, tidak ada satu rakaat pun yang kita skip, melainkan setiap rakaat kita akan membacakan Al-Fatihah. Persoalannya tuan-tuan, adakah bacaan solat kita ini sudah mencukupi untuk kita baca di dalam solat? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan ulama tafsir, hadis ini apakah yang dimaksudkan dengan tidak membaca? Sama jugalah bagi orang yang membacanya, tetapi Al-Fatihah hanya tidak bertepatan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh ulama. Jadi dekat sini, dua hukum yang berbeza di antara tajwid dan fiqh, yang mana ada waktu bacaan Al-Fatihah kita ni boleh dipakai oleh fiqh, dan ada bacaan Al-Fatihah kita ni belum tentu lagi diterima oleh tajwid. Jadi hari ini tuan-tuan, kita nak basic saja. Kita nak belajar Al-Fatihah sampailah Al-Fatihah dilepas di dalam fiqh, kan? Kerana fiqh tidak menekankan bacaan yang bacaan yang dalam tentang Al-Fatihah ni, kan? Sekadar bacaan Al-Fatihah itu lepas, tidak salah makna. Bacaan Al-Fatihah kita tidak tertukar huruf, cukuplah, kan? Kalau kita nak belajar lebih lagi, kita kena mendalami tajwid, kan? Kerana tajwid ni tuan-tuan merupakan fardu kifayah, tetapi mengamalkannya di dalam Al-Quran adalah fardu ain, kan? Mana boleh orang belajar Al-Quran tapi tak belajar tajwid tuan-tuan, kan? Itu
itulah kadang-kadang ada yang baca Al-Fatihah tu siratal ladzina pun ada. Kan? Ada lagi yang nasyad siratal ladzi. Kan? Macam-macam jenis tuan-tuan. Macam-macam jenis ragam yang baca surah Al-Fatihah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kadang-kadang Al-Fatihah ni kita belajar dia waktu kita 20-30 tahun yang lepas. Kan? Ada tak sini yang baru talaki Al-Fatihah tahun ni? Kan? Kebanyakan orang dia kata bila sebut tentang surah Al-Fatihah ni tuan-tuan, dia kata dia dah belajar 30-40 tahun yang lepas. Sebab itulah kadang-kadang bacaan Al-Fatihah kita ni tuan-tuan menjadi tabiat untuk kita. Sebab tu bila kita nak ubah satu huruf dia, tak perlu banyak-banyak. Contoh di dalam basmalah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kita nak ubah ha kepada ha pedas tuan-tuan, rahim kepada bacaan ha tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi tak salah pun tuan-tuan. Kan? Bunyi nampak macam ha juga tu. Tapi dekat situ sebenarnya dah tukar kepada ha pedas kepada ha yang bulat tu tuan-tuan. Kan? Nak kata dekat basmalah pun tuan-tuan, belum tentu lagi kita lepas. Jadi insya-Allah mari kita sama-sama buka surah Al-Fatihah. Kita akan bincangkan serba sedikit yang ada di dalam surah Al-Fatihah ni. Awal sekali pada isti'azah. Kan? Pada ta'awuz, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan yang berpunya hati Allah, cuba kita lihat dekat situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berapa ramai yang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Kan? Yang pertama sekali iaitu huruf hamzah dan ain tuan-tuan adalah merupakan dua huruf yang berbeza. Sebab tu kalau boleh buka Al-Quran tuan-tuan. Kalau ada Al-Quran, buka Al-Quran. Senang untuk kita bincangkan, senang untuk kita lihat. Kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dekat situ tuan-tuan, yang pertama sekali pada huruf ain berbaris dhammah, iaitu berbaris depan. Bukan a'u. Dan lepas sama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dekat huruf shin tuan-tuan, dia ada tafasyi. Sifat huruf tafasyi ni, maksudnya huruf shin ni disebut dia ada bunyi dia seperti hamas, iaitu angin. A'udzu billahi itu hamas tuan-tuan. Kita kena letakkan di dalam huruf shin. Dan sama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dekat situ kita boleh tengok huruf ta yang tebal, yang tafhim, bukan syaitanir rajim, bukan, tetapi huruf ta dekat situ adalah huruf ta yang tafhim, iaitu ta yang tebal. Pergi lagi kepada seterusnya, iaitu nir-rajim. Dekat situ berapa ramai yang baca nir-rajim? Nampak tak? Sikit sangat tuan-tuan kesalahan dia. Yang pertama, kerana apa? Kerana huruf nun yang berbaris bawah ni tuan-tuan, bunyi dia ni. Dan juga ra berbaris fathah ni, berbaris atas ni tebal. Nir-rajim. Bacaan dekat situ kena tebalkan huruf ra. Kan? Nir-rajim, bukan nir-rajim. Jadi, kena hati-hati dekat situ. Dan kita pergi pada ayat yang pertama pada surah Al-Fatihah, iaitu basmalah. Yang pertama sekali tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada yang pertama sekali dekat situ adalah huruf sin. Huruf sin ni tuan-tuan, sesetengah tu ramai yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi pun tak nampak salah. Kan? Apa kesalahan dia? Kesalahan dia kerana tuan-tuan, huruf sin dekat situ adalah safir. Maksud safir ni tuan-tuan, bunyi dia seakan-akan bunyi binatang pada huruf sin. Jadi kena bunyikan Bismillah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah. Kena hati-hati. Kena jelaskan sin dekat situ. Kerana sin ini tuan-tuan, sifat hurufnya adalah safir. Ingat betul-betul, bunyinya seakan-akan bunyi binatang. Itu yang pertama. Berapa ramai hari ini yang baca Bismillahirrahmanirrahim, terlepas pandang pada sifat huruf sin. Okey. Selepas itu kita pergi pada huruf mim.
Bismillahirrahmanirrahim. Millah dekat situ bacaan dia, bacaan yang nipis. Bukan Bismillah, bukan. Kan? Kerana mim itu berbaris bawah, berbaris kasrah, iaitu bacaan kasrah baris bawah ni tuan-tuan, kebanyakannya bacaan yang tertib, iaitu bacaan yang nipis. Jadi Bismillah kena lembutkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pergi pula kepada perkataan Allah, iaitu perkataan al-jalalah ataupun perkataan lafzul jalalah. Jadi perkataan Allah yang pertama itu tuan-tuan bunyinya nipis. Selepas itu kita pergi lagi pada ayat yang pertama pada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dekat sini tuan-tuan biasanya ramai yang buat kesalahan pada menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni pada ra yang pertama. Cuba kita tengok pada ra Ar-Rahman ni, dekat situ merupakan ra yang tebal. Kerana apa? Kerana ra dekat situ berbaris kasrah, berbaris fathah, iaitu berbaris atas. Jadi bacaan dia bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan ra, tetapi ra. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bunyi ra yang berbaris atas. Dan juga selepas itu kita tengok huruf ha tuan-tuan. Huruf ha ni yang perlu kita tekan sedikit supaya huruf ha yang pedas ini tidak tertukar dengan huruf ha yang bulat. Kan? Senanglah bahasa kamu panggil ha pedas dengan ha bulat supaya lebih sedang untuk kita mengenal. So, okay, kita tengok pada yang pertama pada Ar-Rahman ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rah tu kita nak kena bunyikan dia dengan pedas. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ramai tak baca macam tu? Ramai kan? Jadi dekat situ pun dah tukar dua huruf yang berbeza. Sebab tu bukan nak kata belajar ni apa tu sekadar lepas je, tidak. Kan? Kalau kita semak tuan-tuan, betapa rapatnya bunyi huruf-huruf ni. Contohnya huruf zai dan huruf zal. Beberapa yang baca sama. Kan? Sedangkan huruf zai lain, huruf zal lain, huruf sin lain, huruf sa lain tuan-tuan. Kita dengar pun kita dah dapat beza sekiranya huruf yang kita bacakan itu bertepatan dengan makhraj huruf. Itu yang kita risau kerana dalam tajwid ni tuan-tuan ada dua jenis kesalahan dalam Al-Quran. Yang pertama kesalahan lahnul jali, iaitu kesalahan yang berat, kesalahan yang besar apabila kita membacakan Al-Quran tertukarnya huruf melibatkan tertukarnya makna tersebut. Ini yang kita risau di dalam Al-Fatihah kita tuan-tuan, menyebabkan terbatalnya solat kita kerana Al-Fatihah kita tidak diterima. Kan? Kerana Al-Fatihah kita tidak betul, menyebabkan tertukarnya makna itu yang bahaya. Dan kesalahan yang kedua iaitu lahnul khafi, kesalahan yang kecil melibatkan gunnah, dengung kan. Kadang-kadang punya dengung tak cukup, kadang-kadang bacaan panjang tak cukup. Itu kesalahan kecil, tidak ada masalah. Tetapi belum, kalaulah kita baca Al-Quran ni tuan-tuan, kalau kita sehari semalam baca Al-Quran, takkanlah kita nak baca bacaan yang biasa-biasa je kepada Allah. Pastikan kalau boleh kita nak baca bacaan yang sempurna bertepatan dengan bacaan Nabi SAW. Saya dulu tuan-tuan waktu talaki di Mesir, bacaan Al-Fatihah ni tuan-tuan, waktu saya dengan kawan-kawan sekali tu, betapa ramai yang tak lepas Al-Fatihah ni tuan-tuan. Nak kata Al-Fatihah ni bukan benda yang kecil-kecil, ramai yang tak lepas. Ada sekiranya sahabat saya ni tuan-tuan, sampai dia tak nak mengaji dah, Al-Fatihah dia tak lepas. Punya distress ni, syekh dia terlalu syadid, terlalu ketat, sampai tahap dia tak nak mengaji dah. Dia kata tak apalah, aku nak habiskan kelas luar dulu, nak habiskan kelas bahasa dulu lah, supaya senang dia nak cakap dengan syekh ni. Kan? Nak kata betapa jaganya bacaan sanad Nabi SAW. Bukan senang-senang tuan-tuan. Jadi bukan mudah-mudah bacaan Al-Fatihah yang kita baca ni. Kalau boleh tak dapat kita talaki 30 juzuk pun, pastikan Al-Fatihah kita talaki dengan kemas supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana terima atau tak terima itu hak Allah tuan-tuan. Tetapi
kita ni mampu memberikan yang terbaik di dalam ibadah kita. Kalau dah perkara-perkara lain tuan-tuan kita buat dengan penuh, orang panggil apa tu, kalau perkara dunia ni kita buat dengan penuh semangat, kan? Takkan Al-Fatihah dalam solat kita ni kita nak baca lebih kurang je, kan? Kerana itu merupakan satu benda yang wajib di dalam solat kita. Jadi kita sambung lagi pada basmalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pada Hai Ar-Rahman, dan juga kita tengok huruf nun berbaris bawah bertemu dengan ra. Bunyi dia nir-ra, bukan nir-ra. Dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ra pastikan tebal. Kan? Nir-rahim, dan ha itu ha yang pedas. Okey, berhenti pada haim. Berapa harakat? Berapa harakat? Bacaan kat semua alif disukun bacaannya boleh 2, 4 atau 6 harakat. Okey, jadi sebelum tu saya nak beritahu, kalaulah kita baca ma'alif disukun pada hujung basmalah ni tuan-tuan secara 4 harakat, pastikan sampai waladdallin. Bacaan kita tetap 4 harakat. Itu. Ramai yang baca kadang-kadang dia baca bismillah tu 6 harakat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada ayat seterusnya, Alhamdulillahirabbil alamin. 2 harakat. Tak boleh. Kan? Tak menepati apa yang telah ulama kita ajar. Jadi, bacaan kalau kita nak baca 2 harakat, pastikan sampai habis 2 harakat. Kalau nak baca 4 harakat, pastikan sampai habis 4 harakat. Kalau lah kita rajin nak baca 6 harakat, pastikan sampai waladdallin. Cukup 6 harakat tuan-tuan. Itu adalah bacaan ma'arif disukun yang kadang-kadang ramai ya baca. Orang kata apa tu? Dia nak kadang-kadang baca 2 harakat, sekejap ayat ni 4 harakat, sekejap 6 harakat. Kan? Jadi yang terbaik yang saya boleh bagi adalah 4 harakat. Sebab apa? Boleh kita nak baca 6 harakat, tetapi yakinkah kita dengan nafas kita, tuan-tuan? Kan? Nak baca pada siratal ladzina sebagai contoh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukuplah 6 harakat. Pada ma'arif disukun tak boleh, tuan-tuan. Jadi 4 harakat ni adalah bacaan 4 ni, maksudnya nafas kita ni kita tengok. Kan? Taklah terik sangat nafas tu. Kalau kita rasa confident nafas 6 harakat, silakan baca 6 harakat. Okey, kita pergi pada ayat yang seterusnya. Pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tengok dekat situ apabila hamzah wasal bertemu dengan lam. Tuan-tuan, ramai yang baca ayat ni dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kesalahan dia? Kan? Sebab tu saya cakap tadi, kesalahan tak nampak. Kan? Bunyi tu betul lah tu. Kan? Jadi yang pertama sekali pada lam tu tuan-tuan, kerana lam dekat situ adalah tawassul ataupun bainiyah sifat huruf dia lah. Lam tu kita kena baca bukan dengan suara yang tertahan. Kalau kita baca suara yang tertahan, dia akan jadi Alham. Saya tak ramai baca dia tu. Alham. Ditambah lam ni dengan qalqalah. Sedangkan qalqalah ni tuan-tuan ada huruf ba, jim, dal, qaf, ta. 5 huruf sahaja. Bukan lam tidak termasuk di dalam qalqalah. Jadi jangan kita baca Alhamdulillah. Kalau kita baca laju tak perasan Alham. Kan? Tak boleh. Kerana lam ni dia di tengah-tengah, bukan suara yang tertahan dan juga bukanlah suara yang terlepas. Dia adalah syiddah ataupun bainiyah. Bacaan dia Alhamdulillah. Kan? Maksudnya kita pegang sekejap lam tu supaya melepaskan sifat huruf yang ada pada lam. Okay? Pastikan jangan sampai kita tambah qalqalah. Lama yang baca kadang-kadang kita dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak perasan. Okay? Tapi dah tambah dah lah lari pada sifat huruf dia, dan juga tambah lagi sifat huruf yang lain yang tidak ada pada lam. Okey, itu yang pertama sekali.
Dan yang keduanya alhamdu, huruf ha petas ni kita kena baca dengan tepat. Dan sampai kita baca dengan alhamdu, itu huruf ha yang bulat. Kan? Kita kena bezakan dia kerana kat sini berbezanya dan menyebabkan tertukarnya makna di situ. Okey. Dah habiskan kat situ alhamdulillahi rabbil alamin. Pada perkataan rabbil alamin, huruf ain tuan-tuan. Huruf ain ni pengalaman saya tuan-tuan, huruf ain ni paling susah sekali orang nak belajar. Maksudnya nak dapatkan huruf ain ni betapa susahnya. Sebab apa? Sebabnya kita nak bezakan dia huruf ain dan huruf hamzah ni tuan-tuan, kerana dua huruf ni merupakan dua makhraj yang berbeza. Bukan sekadar huruf yang berbeza, tetapi kedudukan makhraj dia tetap berbeza tuan-tuan. Sebagai contoh, huruf ain makhraj dia di tengah-tengah hukum, rabbil alamin di tengah-tengah hukum, dan huruf hamzah di bawah pada halqum ni dia tetap menggunakan makhraj ni, makhraj tekuk ni, kan? Dan huruf hamzah ni di bawah, dan di tengah adalah kan? Berbeza. Jangan sampai kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, kan? Dah tertukarnya huruf. Jadi pastikan huruf ain kita bertepatan dengan makhraj. Dan sama juga alamin, ma'arif sukun yang saya kata pada basmalah tadi. Sekiranya basmalah kita baca 4 harakat, pastikan alamin tetap dibaca dengan 4 harakat. Jadi kita pergi pada ayat yang seterusnya, pada perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni tuan-tuan, sama juga macam kita bahaskan pada basmalah tadi. Jadi kita skip pada ayat yang seterusnya, Maliki Yaumiddin. Ayat ni tak ada susah sangat. Maliki Yaumiddin. Cuma saya nak tekankan tuan-tuan, pada huruf waw ni pastikan kita muncul Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin. Kan? Kerana waw muncul, makhraj dia kena muncul. Barulah kita dapat sebut waw dengan jelas. Dan selepas itu tuan-tuan, middin huruf dal berbaris kasrah, iaitu dal berbaris bawah ni tuan-tuan, bacaan dia tidaklah terlalu tebal. Jangan sampai kita baca Maliki Yaumiddin, Middin. Nak sebut Middin lah tuan-tuan, kan? Middin. Kerana kena hati-hati, jangan sampai macam tu. Ramai yang baca, kan? Jadi kita boleh gelak je, kan? Tapi kalau time kita baca, kita tahulah, kan? Maliki Yaumiddin, mi tu kena jaga, jangan sampai Middin. Dan kita nak betulkan huruf dan tiba-tiba huruf mi kita baca me apa? Kan? Okey, huruf dan ni tuan-tuan, bacaan dia tidaklah terlalu tebal. Jangan sampai Maliki Yaumiddin, kerana dan ni dia punya lebih lembut daripada huruf ta. Maliki Yaumiddin, cukup sekadar, kan? Middin. Dan sama juga din, pastikan ma'arif sukun tuan-tuan sama dengan basmalah yang kita baca tadi. Sekiranya 4 harakat, 4 harakatlah di situ. Seterusnya ayat yang kelima tuan-tuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, dekat sini lah banyak ni, kan? Yang pertama sekali, iyya pada tasydid ya tuan-tuan. Ada sesetengah tu dia nak bunyikan tasydid ni dengan kuat sangat. Maksudnya dia nak bunyikan dengan jelas pada tasydid iyya tu, sampai tahap dia baca iyya. Kan? Iya. Sedangkan dekat situ huruf hamzah atau huruf alif yang berbaris bawah ni bunyi dia i je, bukan sampai iya. Kan? Jadi kita tekan pada huruf iya, bukan tekan pada huruf hamzah. Jadi bacaan dia iya, cukup. Kan? Iya, lembut dia. Kerana huruf yang ni lembut, bukan kita baca iya tebal sangat tu. Kan? Iya, tapi hati-hati jangan sampai tak bunyi tasydid. Kadang-kadang dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak? Bunyi nampak betul, nampak tak ada yang salah. Tapi kena hati-hati pada tasydid tu tuan-tuan, kerana ya dekat situ adalah ada 2 ya. Yang pertama ya yang mati,
dan yang kedua ya yang berbaris. Tapi dia letakkan sabdu. Kan? Jadi nampak satu huruf tetapi bacaan dua huruf. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita dah baca satu ya saja. Kan? Jadi kena bezakan dia dekat situ, kena bunyikan tasydid di situ. Dan masuk pada huruf ain ni tuan-tuan, seperti mana yang saya kata pada huruf 6 tadi, huruf ain ni dia adalah tawassut ataupun bainiyah. Maksudnya huruf ain ni tak boleh kita baca dengan suara yang tertahan. Macam mana suara yang tertahan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Na'budu tu tuan-tuan hanya pada huruf hamzah. Maksudnya hanya pada huruf hamzah sahaja suara yang tertahan. Faham tak? Huruf ain ni tak boleh kita baca dengan suara yang tertahan. Iyyaka na'budu. Sebab apa? Sebab huruf ain ni tuan-tuan dia adalah suara di tengah-tengah. Maksudnya sifat huruf dia adalah tawassut ataupun bainiyah, suara yang tidak terlalu tertahan dan suara yang tidak terlalu terlepas. Kalau suara yang terlalu terlepas dia akan jadi iyyaka na'budu. Kan itu terlepas suara. Kita ambil yang di tengah-tengah kerana sifat hurufnya adalah tawassut ataupun bainiyah, bunyikan sedikit lunak pada huruf ain dulu. Barulah kita bezakan huruf ain dan juga huruf hamzah. Saya bagi contoh. Iyyaka na'budu wa